Bimbang tentang gout? Cubalah Euro, pengalkali air kencing yang berkesan. Euro, kurangkan paras asid urik anda sekarang. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 24 Januari 2022 bersama dengan saya Nusha Mama Amin. Bekas Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi akur dengan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang mengarahkannya untuk membela diri atas 47 pertuduhan membabitkan dana Yayasan Akal Budi. Justru Presiden UMNO yang juga merupakan ahli Parlimen Bahkan Datuk itu menegaskan beliau bersama pasukan peguamnya akan meneruskan usaha membela dirinya mengikut prosedur ditetapkan. Dan keakuran ini tidak terhenti pada hari ini. Baliknya apabila pembelaan diri dilakukan, maka pasukan guaman saya akan menjalankan tugas-tugas mengikut prosedur yang telah ditentukan oleh mahkamah. Hampir 100 penyokong Presiden UMNO itu dilihat berkumpul di pekarangan mahkamah sejak 7.30 pagi. Terdahulu, Hakim Colin Lawrence Sequeirah memerintahkan Ahmad Zahid membela diri terhadap 12 pertuduhan pecah amanah, 8 pertuduhan rasuah dan 27 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan puluhan juta ringgit milik yayasan itu. Sequeirah dalam penghakimannya berkata, Mahkamah membuat keputusan itu selepas membuat penilaian maksimum terhadap bukti yang dikemukakan pendakwaan. Ahli Parlimen Bahkan Datuk itu memilih untuk memberi keterangan secara bersumpah dari tempat saksi dan pendakwaan berpeluang menyoalnya semasa pemeriksaan balas. Ahmad Zahid Hamidi perlu direhatkan serta-merta daripada memegang jawatan penting dalam parti, termasuk kerusi Presiden UMNO. Bekas Ketua UMNO Bahagian Ceras, Syed Ali Al-Abshi menegaskan kekosongan tersebut sewajarnya dipangku oleh Ismail Sabri Yaakob sesuai dengan kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Katanya dalam satu kenyataan, dia memberikan pandangan itu kerana bimbang UMNO akan berdepan kesukaran untuk meraih kemenangan besar pada pilihan raya umum ke-15 akan datang. Menurut Syed Ali, keputusan PRU 14 sepatutnya menjadi pengajaran berguna kepada UMNO bahawa pemimpin berdepan dengan kes mahkamah akan menjadi beban kepada parti dan ditolak pengundi. Terdahulu Ahmad Zahid akur dengan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang mengarahkan beliau membela diri terhadap 47 tuduhan yang membabitkan dana Yayasan Akal Budi. Dalam pada itu, Syed Ali berpandangan Ismail Sabri perlu dipilih sebagai Presiden UMNO dan Muhammad Hassan sebagai Timbalan Presiden bagi menjamin survival parti untuk menghadapi PRU 15. Berita seterusnya. Keputusan sama ada UMNO akan bekerjasama dengan PAS atau sebaliknya dalam pilihan raya negeri Johor akan diputuskan dalam mesyuarat khas Majlis Kerja Tertinggi Parti tidak lama lagi. Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan berkata demikian ketika ditemui di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Beliau berkata pimpinan parti mengambil maklum pendirian Barisan Nasional Johor yang lebih cenderung untuk bertanding secara solo tanpa kerjasama dengan PAS atau parti lain. Katanya pandangan BN Johor yang disuarakan pengerusinya Hasni Muhammad akan diambil kira sebelum pimpinan tertinggi parti membuat keputusan mengenai pendekatan UMNO dalam PRN Johor. Selain itu, beliau berkata UMNO menyasarkan bertanding sekurang-kurangnya 42 daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri dalam PRN Johor itu. Katanya jumlah itu perlu mengambil kira kerusi DUN bagi parti komponen BN yang lain. Pada Sabtu lalu, Dewan Undangan Negeri Johor dibubarkan kerana kerajaan UMNO mempunyai majoriti hanya satu kerusi berikutan kematian bekas Menteri Besar Osman Sapian bulan lalu.
Pakatan Harapan memutuskan bahawa semua parti pembangkang termasuk Pejuang, Warisan dan Muda perlu bekerjasama bagi menghadapi PRN Johor yang bakal diadakan. Ketika ditemui di Ibu Pejabat PKR hari ini, pengerusinya Anwar Ibrahim berkata, ini bagi memastikan UMNO dan BN akan tewas dalam pilihan raya bermula dari pilihan raya Johor. Kita keputusan tadi, kita merangkul semua pembangkang. Maknanya Pejuang, Warisan, Muda dan lain-lain. Masyarakat, persatuan ataupun NGO yang mau memastikan ada perubahan dalam negara. Sementara itu, kata Anwar, penggunaan logo bagi gabungan PH dalam PRN itu akan dimuktamadkan dalam masa 2 hari lagi. Setelah pengalaman Melaka, akar undi keadilan itu tak kuat untuk meminta supaya logo keadilan digunakan. Logo Keadilan digunakan untuk semua? Tidak. Jadi sekarang ni pandangan kawan-kawan lain merasakan lebih sesuai Pakatan Harapan. Jadi kita akan tamatkan dalam 2 hari lagi. Kita ke perkembangan berikutnya. Ahli Parlimen Sungai Buloh R. Siva Rasa mengecam tindakan SPRM dan mendakwa pertuduhan rasuah ke atas ahli keluarganya sebagai tindakan balas dendam. Ia susulan kelantangannya terhadap Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki memandangkan dia ahli Parlimen pertama membangkitkan isu pemilikan saham Azam di Parlimen sehingga mendapat kecaman hebat. Dalam kenyataan semalam, Siva Rasa berkata anak saudaranya Navin K. Rasya yang bertugas sebagai pengurus pusat khidmatnya dipanggil ke pejabat SPRM Jumaat lalu dan memberitahu dia akan didakwa atas kesalahan berkaitan kejadian berlaku pada 4 tahun lalu. Dalam siasatan kes tersebut pada 2017, 3 orang pegawai pusat khidmatnya termasuk Nevin telah dipanggil atas dakwaan kesalahan cubaan meminta wang daripada seorang ahli perniagaan Monomiah Sidikur sebagai balasan untuk menggugurkan isu rasuah membabitkan warga Bangladesh itu. Namun Navin dan 3 orang pegawainya dibebaskan daripada reman dan tiada sebarang pertuduhan dikenakan selepas dibebaskan. Siva Rasa berkata pendakwaan yang dijangka dibuat SPRM hari ini bersifat dendam peribadi. Siva Rasa juga menegaskan dia tidak akan berdiam diri daripada isu pemilikan saham Ketua Pesuruhjaya SPRM itu. Bekas Perdana Menteri Najib Razak mengancam untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap Ahli Parlimen Kangar Amin Ahmad dan pembantu Dr. Mahathir Mohamad Adam Mukhriz. Najib berkata demikian dalam satu hantaran di Facebooknya hari ini. Najib mengumumkan perkara itu selepas dituduh menulis selamat jalan di media sosial ketika musuh politiknya, Dr. Mahathir Mohamad, mendapatkan rawatan di Institut Jantung Negara IJN. Menurut Najib, beliau akan berbuat demikian sekiranya kedua-dua individu tersebut tidak memadam status yang dikeluarkan itu dan memohon maaf secara terbuka pada hari ini. Kemarin Amin dan Adam memuat naik tangkap layar yang dikaitkan dengan Facebook Ahli Parlimen Pekan itu berhubung posting selamat jalan yang merujuk kepada Dr. Mahathir. Sementara itu, Amin dalam reaksinya mengakui kesilapan itu dan telah memadam hantaran yang dimuat naik di Facebooknya. Carian Malaysia kini di media sosial pembantu Dr. Mahathir Mohamad itu juga mendapati Adam telah memadam ciapan berkenaan. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nursyah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.